بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan lipat kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, kita masih lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Selepas daripada kita puasa dan juga kita menyambut hari raya, alhamdulillah, dan ini adalah kuliah pertama saya selepas daripada raya. Baru ni tak nak kuliah. Pasal saya ada di Johor 2 tahun tak balik, jadi raya sakan kat Johor. Ni pun apa ni, bila belahak, bila sendawa baru lagi baru pergi raya rumah. Pasal banyak sangat nak kena open house lah, macam-macam. Jadi apa pun juga alhamdulillah kita dapat bertemu. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sedikit kita nak cerita pada malam insya-Allah. Pertemuan yang berikutnya kita akan teruskan bacaan kitab Thimarul Jannah yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Khayyat Al-Makki rahimahullah ta'ala insya-Allah. Tapi pada malam ni kita nak buat sedikit postmortem. Tentu kita nak muhasabah balik semula, kerana kita dah keluar daripada bulan tarbiyah, bulan madrasah, iaitulah bulan Ramadan. Tentu Masya Allah, bulan Ramadan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan mentarbiyah, mendidik manusia
Sebab itu selepas daripada kita berpuasa, Masya Allah tuan-tuan, pada tahun ini semua terkejut. Tahun ini terkejut, ya, macam-macam kejutan. 2 tahun tak boleh raya, kemudian bila boleh raya dapat duit pula lagi, Masya Allah. Lepas tu diumumkan pula raya tiba-tiba je. Allah, Masya Allah. Jadi apa pun juga tak boleh lah, ya. Biarlah orang-orang yang diberikan mandat menjalankan dia punya pekerjaan dia. Bahkan disebut di dalam kitab-kitab fiqh, raya ataupun bermula puasa adalah mengikut matlaq masing-masing. Dan apa dia maksud matlaq? Iaitulah mengikut timbulnya anak bulan di tempat masing-masing. Bahkan disebut di dalam furu'ul masail wa usulul wasail yang dikarang oleh Al-Imam Syamsul Ramli rahimahullahu ta'ala. Tuan kitab ni bagus kalau kita baca. Mudah-mudahan hari ini dah ada terjemahan. Tuan dia diterjemah oleh ulama kita Al-Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Tuan, pada zaman Nabi SAW berlaku, pernah tidak cukup 30 hari puasa, hanya 29 hari. Dan tak apa tu, pasal apa? Kita berpandukan pada orang yang diberikan mandat tu, dan mereka pun menjalankan kerja-kerja mereka. Tak ada masalah. Yang jadi masalah, mai bulan Ramadan tak puasa, itu masalah. Itu yang masalah. Mai Ramadan dia tak puasa bulan Ramadan. Orang raya maka dia raya sama. Dan tuan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, mengapa kita menyambut hari raya? Tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambut hari raya adalah kerana di atas kemenangan kita mendidik hawa nafsu yang sangat besar peranannya di dalam menyelewengkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mula-mula roh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh begitu kenal kepada Sang Pencipta. Dia sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini telah dirakam oleh Allah di dalam Al-Quran. Bila mana roh dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada setiap arwah, kepada setiap roh ditanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu semua? Jawab roh apa dia, tuan-tuan? Qalu bala syahidna. Maka semuanya mereka menjawab, ya Allah, syahidna, kami bersaksi. Dan bila kata bersaksi, ai a'lamu, tu maksudnya. Maksud kami bersaksi, iaitulah kami mengetahui dengan pasti bahawa memang engkau adalah Tuhan kepada kami. Engkaulah yang menjadikan kami. Dan tak tengok betapa mesranya roh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bersebab bila roh dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia, tiba-tiba diri manusia itu dia nak pergi kepada jalan yang lain. Dan tuan, kita nak kena tahu bahawa manusia dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hawa nafsu. Dan kita dah cerita bahawa hawa nafsu ni dia degil, dia ketegak, tuan. Dia cukup besar. Dan juga dia cukup payah untuk kita menundukkan dia. Payah besar. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam al-khata',
setiap daripada anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, kata Rasulullah. Dan ini nak membenarkan lagi bahawa manusia itu dibekalkan dengan hawa nafsu yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan-jalan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mainnya pada bulan Ramadan hari itu ni adalah kerana nak mendidik manusia. Dan kerana tu puasa Ramadan ada pantang larang dia. Dia tak boleh makan pada siang hari. Dia tidak boleh bersama dengan isteri dia, melainkan setelah tenggelamnya matahari. Dia nak makan, dia boleh makan. Dan dia nak bersama dengan isteri dia, dia boleh bersama dengan isteri dia. Dan semuanya ini adalah latihan. Ini semua adalah pentarbiyahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, aku difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana orang sebelum kamu juga turut berpuasa. Dan apa dia tujuan daripada berpuasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan maknanya Ramadan hari itu ni nak menjadikan manusia itu insan yang mulia, insan yang bertakwa pada Allah. Dan manusia ni tak ada yang lebih mulia dah, melainkan orang yang bertakwa pada Allah. Bahkan amalan juga akan diterima oleh Allah adalah daripada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kata, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia. Dan tentu maksud daripada ayat ni, kerana tu orang yang mengaji bahasa Arab, dia baca je, dia tahu dah ayat ni nak tunjuk kata Inna akram. Akram ni isim tafdil. Ni orang mengaji bahasa Arab lah. Kata saya sebut benda ni supaya orang mengaji bahasa Arab dia teringat balik semula. Kemudian mungkin dia boleh beritahu pada ayah dia, mungkin dia boleh beritahu pada tuk dia, ke saudara mara dia, kerabat dia. Dan Allah Ta'ala kata apa? Inna akramakum, taukid campur tafdil. Dan tuan nak kata makna yang bersangatan. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia daripada kalangan kamu ni siapa dia? At-taqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kerana tu puasa hari tu ni kerana nak menjadikan kita orang yang mulia pada sisi Allah. Kerana tu mai 1 Syawal, maka kita pun bergembira. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala lagi, Al-Eid laisa bil-libs al-jadid. Raya ni bukan dengan pakaian baru, tak. Wa laisa bil-manzil al-jadid. Dia bukan dengan rumah yang baru. Tuan tengok, bila kita nak raya ni, antara kesibukan kita, tanda kesibukan kita baju raya tahun ni nak pakai baju colour apa tahun ni. Tanda dia tak pernah rancang pun. Setiap Ramadan dia nak masuk Ramadan tahun lepas dapat Ramadan lah. Tanda dia tak pernah buat postmortem pun, dia tak pernah muhasabah pun. Tahun lepas ni aku tarawih apa ni lebih kurang lah. Sat mai, sat tak mai. Baca Quran pun tak dan nak khatam. Tahun sekali lagi ni nampak gaya ni aku boleh masuk dalam bulan Ramadan ni. Tak betul-betul dia masuk dalam bulan Ramadan, dia dapat bulan Ramadan. Dan dia fikir tak macam mana dia fikir nak buat baju baru dengan rumah baru dia. Dia fikir tak macam tu. Dan nanti kesibukan kita pada benda-benda yang seumpama tu. Padahal ulama kata, Al-Eid
raya laisa bilibsal jadid. Dia bukan dengan pakaian yang baru. Wa laisa bimanzil jadid. Dia bukan dengan rumah yang baru. Kata Nabi itu hari raya ni apa dia? Hari raya adalah hari kemenangan. Kita dapat menakluki hawa nafsu yang selama ni hawa nafsu tu liar. Yang selama hari ni nafsu tu besar mengajak manusia pada jalan kemungkaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu lepas daripada puasa ni, ingat saya pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seseorang. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tanda bahawa amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggunakan dia. Betul. Macam mana ni Allah Taala gunakan dia? Tak, sahabat tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan manusia? Dan sebagai tanda amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana amalan kita diterima ni? Kata sebab itu daripada hadis ni nanti kita akan tengok. Kita ni hamba Allah ataupun hamba Ramadan. Kata daripada hadis ni nanti kita akan tengok orang yang selalu pergi haji umrah ni, dia jadi hamba Mekah ke, dia jadi hamba kepada Allah ke? Sebab itu masa dia pergi Mekah, masa dia pergi Madinah, dia bila dia pergi Mekah, tak pergi Mekah dan tahu lah. Saya bawa orang pergi Mekah dan direzekikan satu bilik dengan orang sakit semua. Semua jenis abang ni ada masa dia kena cucuk perut. Kena cucuk perut. Bila balik daripada makan es krim, kena Nescafe, lepas-lepas apa ni, buat umrah malam-malam, minum-minum mereka ni, balik ke hotel kan. Mereka tu ambil darah dulu, kita tengok tak tadi perkena apa ni, nasi Arab ni, kita tengok dia punya kesan dia macam mana. Tanda semua orang sakit semua, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian, walaupun mereka tak sihat, sembahyang 5 waktu kat masjid. 5 waktu kat masjid. Hotel bukannya dekat 100 meter. Tanda 100 meter ni kira baru sampai depan pintu Masjidil Haram, tak kira masuk lagi. Tanda masuk tu pun menapak lagi, jauh lagi ke dalam tu. Tuan, tapi mereka tetap sembahyang 5 waktu dekat masjid. Tuan, mereka pegang Al-Quran. Ada yang tu satu hari juluk. Ada yang tu berazam menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi pasal apa, tuan? Balik derga, bukan derga ni, Pak Leh ni, orang yang tercakap derga pula. Orang lain ni. Kan cakap derga nanti takut mutu hilang. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, tapi pasal apa? Bila dia balik ke tanah air, tuan-tuan, rumah dia sebelah dengan surau. Tuan-tuan, rumah dia sebelah masjid. Tuan-tuan, tapi dia pergi tak penuh. Ada hari kena hari hujan, lagi tak pergi lagi. Lagi dia tak pergi. Tuan-tuan, pasal apabila balik tak iktikaf dalam masjid. Kenapa lepas sembahyang sunat, dia sembahyang sunat tepi tempat letak Al-Quran, pasal apa tak nampak Al-Quran tu. Lepas solat tu nak pun balik ke rumah. Tuan-tuan, dengar hadis ni. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tanda bahawa amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mempergunakan dia. Lalu sahabat tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana Allah Subhanahu wa taala mempergunakan manusia? Dan lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dorong hati dia. Dan Allah dorong lagu mana? Hari itu Ramadan, dia kuat baca Quran.
mai bulan Syawal dan sampai bila-bila nak baca Quran ya. Allah guna dia macam tu. Kemudian pada bulan Ramadan dia suka bertahajud, luar daripada bulan Ramadan nak tahajud ya. Dia tengok lari subuh pukul 5.49, 5.50 dah. Tuan-tuan, pukul 5.20 dia nak bangkit dah. Kenapa? Kerana dia nak buat solat tahajud, solat malam. Tuan-tuan, kalau pada bulan Ramadan pada hari itu ni, dia cari, dia ligan mana orang susah untuk dibantu. Tuan-tuan, lepas bulan Ramadan, sekalipun dalam bulan Syawal, macam itulah keadaan dia. Tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, itu tanda bahawa amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana itu kita lepas daripada bulan Ramadan ni, benda yang perlu untuk kita tengok adalah penerimaan amal kepada Allah. Bagaimana tanda penerimaan amal? Istiqamah, iaitu berterusan di dalam beramal kepada Allah. Dan istiqamah ni diperintah oleh Allah kepada Nabi SAW. Besar istiqamah ni. Dan istiqamah ni besar sangat-sangat, sehingga kan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala menyatakan, al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu adalah lebih baik daripada mendapatkan 1000 karamah. Kadang kita nak karamah, kita nak jalan daya, kita nak terbang di udara. Tuan, Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar di Mesir. Dan Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, dia karamah dia banyak. Ini berlakulah pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang patut dia mendapatkan kemuliaan. Contoh kita hikam yang kita baca pada setiap hari Sabtu tu. Contoh tak tengok ke macam mana kedudukan orang muqarrabin arifin. Mereka beramal sampai satu tahap bukan kerana nak syurga. Mereka beramal bukan kerana nak apa-apa. Dan mereka beramal kerana mereka tahu dan mereka faham bahawa mereka adalah abdullah, mereka hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah. Jadi Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, masya-Allah, karamah dia banyak. Antara dia punya karamah dia, dan kalau ada orang kata lah, apa cerita tentang karamah ni tak masuk akal lah. Memanglah. Memanglah. Karamah benda yang tak masuk akal. Kalaulah karamah benda masuk akal, yang tu bukan karamah nama dia. Tu benda adat, tu benda biasa. Api kalau dia membakar panas, tu biasa. Tapi api kalau ada orang boleh masuk dalam api dia rasa sejuk. Macam apa ni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tadi baru benda yang luar biasa. Tadi karamah. Jadi berlaku pada luar biasa pada Al-Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala. Imam Sya'rani antara dia punya kelebihan dia apa? Setiap malam dia boleh round tempat yang jauh-jauh. Bukan di Mesir saja. Tempat yang jauh-jauh pun dia boleh pergi. Antara ni karamah yang Allah Ta'ala beri pada dia. Dan dia boleh dengar zikir-zikir benda-benda janadat. Zikir benda-benda yang tak nyawa ni. Pokok, batu, daun-daun. Dia boleh dengar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila dia ada karamah macam tu satu hari, dia doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata apa? Ya Allah, aku tak nak karamah ni. Allah ni munajat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku kalau boleh tak nak karamah ni. Yang aku nak satu, yang aku nak, aku boleh senantiasa sampailah hujung akhir hayat aku boleh beribadah, boleh bermunajat, aku boleh melakukan perkara ma'ruf sampailah aku berjumpa dengan Engkau ya Allah. Yang lain-lainnya aku tak nak ya Allah. Dan ini Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Dan istiqamah benda yang sangat besar. Kenapa?
Orang yang istiqamah adalah orang yang konsisten. Dia adalah orang yang senantiasa berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa pun juga. Dan kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tentang tengok Imam Haddad punya istiqamah. Dan Imam Al-Haddad kata apa? Jangan dipedulikan zaman, tetapi hendaklah kalian istiqamah dengan kebaikan sehinggalah di akhir hayat kamu. Dan Imam Al-Haddad ni, kalau dia ada pada zaman ni, kalau minyak harga naik pun dia dia tak kisah. Ayam harga naik pun dia tak kisah. Ada orang kata, dia perempuan lah. Dia perempuan dia ada. Oh, tak poligami mampu semua. Harga ayam naik di sini. Masya Allah. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, kamu jangan fikirkan soal zaman ni, maka teruslah dengan pekerjaan kalian dalam beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang nak disampaikan oleh Imam Al-Haddad ini? Yang nak disampaikan oleh Imam Al-Haddad iaitulah orang yang senantiasa istiqamah, berterusan dalam melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut pada Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala pada, fastaqim kama umirta. Hei Muhammad, istiqamahlah kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi SAW, istiqamahlah dengan kebaikan. Dan apatah lagi hari ini adalah hari kita susah. Dan hari ini zaman yang penuh dengan fitnah. Dan kalau dah tahu hari ini banyak fitnah, kalau dah tahu dah hari ini adalah hari ataupun zaman yang menyusahkan, dan kita nak kena fikir memperbanyakkan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kebaikan saja yang boleh menstabilkan segala perkara yang menyusahkan manusia. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalaulah penduduk di dalam sesuatu tempat itu dia beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Dan ini cara. Dan kalau kita nak terelak daripada segala keburukan dan sebagainya, nak boleh sabar dengan ujian daripada Allah di jalan dia. Dan apa dia? Dia beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, maka kami akan buka pintu-pintu keberkatan kata Allah. Dan sama ada keberkatan daripada langit ataupun daripada perut bumi. Dan tuan, Masya Allah, tabarakallah, di Yaman, di Yaman, ya Abramah, tuan, kita ni yang mengaji kat sana, kalau nak tahu ada apa-apa musibah yang berlaku, kan? Nanti Tok Imam di sana ataupun mufti, dia akan arahkan supaya baca Al-Quran sampai khatam. Dia akan sebut baca Quran sampai khatam dan dibuat khataman Al-Quran. Dah khatam baca lagi, dah khatam baca lagi. Kemudian dibuat pula bacaan hadis sahih Al-Bukhari. Kata dibuat bacaan ni. Sebab itu kalau kita baca di muqaddimah kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi. Tanda tengok pada muqaddimah Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi. Dan Imam Ibnu Jamrah Al-Azdi dia menceritakan bagaimana ada satu orang yang dia berlayar dengan kapal, tiba-tiba di tengah perjalanan. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba laut dia jadi bergelora, dia ditimpa oleh badai. Dan jadi orang jadi risau, jadi takut, apa semua sekali.
Dan maka kebetulan dalam kapal ni ada seorang ulama. Dan ulama ni orang lain dah kalut apa semua sekali, dia buka kitab Sahih Al-Bukhari. Dia buka Sahih Bukhari. Dan dia kitab Sahih Bukhari bukan sepanah, ya betul. Kitab Sahih Al-Bukhari bukan minyak petrol, ya betul. Tuan-tuan, kitab Sahih Al-Bukhari dia bukannya nasi yang boleh kita makan. Tuan-tuan, tapi hadis Nabi kalau dibaca turun rahmat daripada Allah. Hadis kalau dibaca akan menyebabkan tempat tu diberkati oleh Allah. Kerana itu Al-Imam Fathul Musili di dalam kitab Al-Qadim Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Syekh Jamaluddin Ad-Damashqi. Tuan-tuan, Masya Allah, kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullah ta'ala, mana-mana hati yang tak dengar, mana-mana telinga yang tak dengar Al-Quran, hadis, kemudian tak dengar percakapan-percakapan yang mengajak manusia kepada Allah dan juga Rasulnya selama 3 hari, tak dengar. Tuan-tuan, hati dia akan dituruni dengan penyakit. Maknanya apa? Tak ada berkat orang ni. Tak ada berkat. Sebab itu kita kejar-kejar juga. Kuliah agama jangan tinggal. Tuan-tuan, inilah dia majlis yang 100%. Yang mengajak manusia kepada Allah dan juga Rasulnya. Inilah majlisnya. Dan Masya Allah. Walaupun tak kira lah, orang yang mengajak ni kadang-kadang ada juga dia selit-selit apa pun, tapi tak terlepas daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tuan, maka ulama itu buka kitab Sahih Al-Bukhari. Ingat tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari bukan petrol. Kitab Sahih Bukhari bukan duit. Tetapi orang yang baca hadis akan turun rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, jangan kata hadis. Bahkan disebut oleh Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, siapa-siapa yang menyebut akan nama ulama tanazzul ar-rahman, maka akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya ingat kepada alim ulama, dia suka kepada alim ulama. Dan betul tak pernah betul disokong dengan hadis Nabi SAW. Katanya Nabi SAW, "Satub'as ma'a man ahab." Kamu dibangkitkan dengan siapa yang kamu paling kasih. Kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kasih dengan orang hafal Quran, dibangkitkan dengan orang yang hafal Quran. Tuan-tuan, kasih dengan para alim ulama, dibangkitkan dengan para alim ulama. Tuan-tuan, kasih kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Dan tadi maksud daripada hadis Nabi SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah, bila dengar Nabi kata macam ni, Abu Bakar kata, "Oh, kalau macam tu aku sayang Nabi, aku sayang Umar, aku sayang kepada Uthman, aku sayang kepada Ali, aku sayang semua sekali orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya-Allah. Jadi macam tu lah, bila mana kita kasih kepada seseorang. Jadi kata ulama, bila diingat nama para alim ulama ni, tanazzul rahman, menyebabkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Tuan-tuan, hanya ingat kepada orang yang baik pun diturunkan rahmat daripada Allah. Ini kan pula bila mana dibacakan kalam Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ulama yang membaca, dia baca hadis Sahih Bukhari. Ada yang klasik kapai apa semua ni, dia buat kerja dia kawal sering. Dia kawal sering. Yang mana kawal apa ni, dia punya bahtera apa semua sekali, kawal lah tu. Dan tuan, ulama ni dia tak boleh jadi klasik kapai, tak boleh. Nanti kapai nak pergi India, dia bawa pergi Brazil tu semua. Jadi ulama je tidak, ya lah. Tuan-tuan, jadi dengan harapan dia baca hadis itu rahmat. Tuan-tuan, betul. Bila dia baca hadis Sahih Al-Bukhari dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba badai hilang,
kemudian cuaca kembali normal, kemudian tak ada lagi dah taufan, ribut, apa semua, tak ada lagi dah. Tuan-tuan, inilah yang diceritakan oleh penyusun kepada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah Al-Azdi, bahawa bacaan hadis tersebut ianya akan mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, berbalik pada apa yang kita sebut tadi, Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW, fastaqim kama umirta, hai Muhammad, kamu istiqamah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesanan yang besar daripada Allah. Allah nak beritahu bahawa kebaikan ini terdapat pada istiqamah seseorang, bahawa seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan berdasarkan kepada istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang berkata Allah itu Tuhan kami, summastaqamu, kemudian dia istiqamah, kemudian dia berterusan, dia konsisten, dia berterusan di dalam melakukan amal kebaikan kepada Allah. Tuan, orang yang macam ni Allah Ta'ala bagi apa kat dia? Tanazzalul malaikah, turun kepadanya malaikat. Dan tuan, ulama tafsir kata malaikat ayat turun ni siapa dia? Malaikatur rahmah. Dia adalah malaikat rahmat yang membawa rahmat kepada orang yang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi pada bulan Ramadan hari itu subuh kita main. Bulan Ramadan hari itu malam pun kita buat tahajud. Dan tuan, bulan Ramadan hari itu ni kita rajin baca Al-Quran. Hari itu ni dalam bulan Ramadan kita banyak menginfakkan harta pada jalan Allah. Dan tuan, jadilah orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah. Apa dia punya tanda dia? Iaitulah istiqamah. Dia boleh berterusan di dalam melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang istiqamah menunjukkan bahawa ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, bila dia dah jadi orang yang bertakwa kepada Allah, tak risau lagi dah. Orang yang bertakwa kepada Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tak ada lagi takut dan tidak ada lagi duka cita. Sebab kerana Allah Ta'ala kata, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Adapun yang diterima oleh Allah adalah amalan-amalan daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Dan tuan, sekali lagi kita tadabbur ayat ni. Quran ni kena tadabbur. Tadabbur. Lagi syok lagi kalau kita tadabbur dengan memahami bahasa Arab. Dan tuan, Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Adapun Allah hanya menerima daripada hamba-hambanya yang bertakwa pada Allah. Dan tuan, ni ada ni anak-anak kita yang mengaji sekolah Arab, yang mengaji tak Mahmud ke ada. Apa fungsi innama? Kata bahasa apa? Kata bahasa Arab ni ada sebab dia. Semua ada sebab dia. Innama kita panggil dia sebagai adatul lil hasr. Dan tuan, maknanya apa? Bila kita nak terjemah innama ni, hanya soalnya, tak ada benda lain lagi lah. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, yang takut dengan aku ni, yang takut dengan Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu sahaja yang takut dengan Allah. Pasal apa? Allah Ta'ala kata, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata, tengok innama adatul hasir. Maksud dia apa? Tak ada orang lain dah yang takut dengan Allah, melainkan orang-orang yang ada ilmu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ni sama. Allah Ta'ala kata apa? Adapun Allah menerima daripada hamba dia minal muttaqin, daripada hamba-hamba dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan tiba-tiba dia main timbang Allah. Daripada orang takwa lah. Aku ni tak ada ciri pun. Tu bagus. Ada perasaan yang macam tu bagus. Dia pula rasa risau. Bila dia rasa risau, itulah jentikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggerakkan hati dari risau. Bila dia risau, insya-Allah mulai esok kuliah ni tak tinggal. Kuliah dia tak tinggal dah, insya-Allah. Saya dia nak timba ilmu. Aku nak timba ilmu, nak beramai. Nak timba ilmu, nak beramai. Tapi ada jentikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajak oleh Nabi SAW. Dan ulama kata inilah doa untuk kita minta istiqamah dengan Allah. Apa doa dia? Selalu kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca. Lepas daripada sembahyang, lepas sembahyang sunat baca. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kuatkan hati aku supaya di dalam agama Engkau ya Allah. Maknanya apa? Supaya kita terus kuat dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diberikan istiqamah, tadi kita sebut dah kelebihan dia, dan orang yang diberikan istiqamah dia akan kuat melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kalau kita tengok ulama-ulama besar kita, semua diuji dengan ujian yang besar. Antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia diuji dengan penyakit buasir. Atau buasir yang teruk. Imam Syafi'i, kalau dia duduk kat tempat duduk, dia angkit kan, nanti nampak darah dari situ. Dan tuan, Masya Allah, satu penyakit yang dialami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi penyakit dia tidak menghalang dia daripada melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diterima dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahannya juga tuan-tuan, amalan yang kita buat di bulan Ramadan dapat terterusan sehingga bulan Syawal dan sampai bila-bila. Allahumma amin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله